Penulis menghuraikan 4 daripada 20 usul hasil susunan Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Dalam kitab ini penulis cuba menghuraikan usul-usul ini secara ringkas dan tepat. Isu yang dibincangkan dalam usul-usul itu menjadi perselisihan antara ulama salaf, iaitu ulama yang hidup pada 3 kurun pertama selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulama khalaf, iaitu ulama yang hidup selepas 3 kurun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isu itu juga menjadi perselisihan antara aliran salafi dan sufi. Jadi kalau tuan-tuan tengok perenggan ni, tuan-tuan boleh nampak dia punya gambaran dia, kan? Gambaran dia yang pertamanya ialah huraian ini diambil daripada 20 usul. Dia panggil usul Ishrin. Siapa yang zaman belajar dulu di sekolah ataupun di universiti, ada usrah apa semua, terutamanya macam usrah ABIM, kan, PKPIM, dan banyaklah persatuan-persatuan pelajar di peringkat sekolah dan universiti. Bila mereka menganjurkan usrah ataupun halaqah, ataupun kalau di UIA itu dia panggil Islamic Circle, kan, antara teks yang digunakan adalah usul Ishrin. Ini antara rujukan lah di kalangan Islamic movement pada masa itu. Jadi dalam usul Ishrin itu bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya usul 20, Ishrin itu 20. Jadi usul 20, dia ada 20 usul ataupun 20 poin yang disusun oleh Al-Imam Hasan Al-Banna. Baik, jadi daripada 20 itu fokus dia kepada 4. Fokus dia kepada 4. Mungkin tuan-tuan ingin tahu apa kaitan antara Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan Hasan Al-Banna. Kita semua tahu bahawa Hasan Al-Banna ni dia pemimpin kepada Ikhwan Muslimin di Mesir, dan kita tahu bahawa Dr. Yusuf Al-Qaradawi memang ada hubungan dengan Ikhwan. Maka dengan sebab itu, kerana pertalian rapat di antara Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan Ikhwan Muslimin dan khususnya dengan Imam Hasan Al-Banna, maka ini antara sebab kalau kita tengok kenapa kitab ataupun teks pengajian kita pada malam ni dia fokus kepada antaranya susunan Imam Hasan Al-Banna. Baik. Kemudian kitab ini juga ataupun teks ini juga mengemukakan kepada kita perkara yang menjadi perbezaan pendapat di antara dua kumpulan. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, tujuan kita belajar pada malam ni dan pada malam-malam seterusnya ialah yang pertamanya kita nak tahu kenapa berlaku pertembungan. Kan, kita nak tahu kenapa berlakunya pertembungan dan kita nak faham isu-isu yang terlibat dan apa punca kepada pertembungan ini. Dan kalau di universiti kita ada subjek dipanggil sebagai asbabul ikhtilaf, kan, asbabul ikhtilaf, the causes, kan, of disagreement, kan, kenapa berlaku perbezaan pendapat, itu asbabul ikhtilaf. Satu lagi kita ada adabul ikhtilaf, kan, adab-adab dalam berbeza pendapat. Jadi siapa yang menguasai asbabul ikhtilaf dan juga adabul ikhtilaf, dia faham kenapa ulama berbeza pendapat dan bagaimana pengkelasan. Kita klasifikasikan, ada beza pendapat yang muktabar, kan, yang kita kena berlapang dada. Ada beza pendapat yang kita tak boleh nak terima, yang kita tak boleh nak tolerate. Dan bila kita tahu perkara ini, kita juga tahu tentang adab-adab yang perlu kita guna pakai. Maka sesiapa yang menguasai ataupun dia belajar ilmu ini, walaupun dia tegas dalam mempertahankan pendapat dia, hujah dia, tapi dia tidak bermusuh. Yang tu yang kena faham. Jadi tuan-tuan malam ni tuan-tuan kena belajar jadi lawyer lah. Kan, lawyer dia macam tu, dia bergaduh dengan hakim, bumbang-bumbang dalam mahkamah, dia bergaduh dengan opposite parti, ada side, pihak yang lawan tu, plaintiff defendant, ataupun antara prosecution team, pasukan pendakwaan dengan pasukan pembelaan, bergaduh tinggi suara dan sebagainya. Tapi bila time rehat, minum sama-sama. Dia kena macam tu.
Kan kita tegas dengan hujah kita. Kan kita yakin dengan keyakinan kita, pegangan kita. Kita bagi tahu pasal apa pendapat kita betul, pasal apa pendapat dia salah. Kan kenapa kita yakin sungguh dan kenapa dia tak boleh berpegang kepada pendapat itu. Tapi itu tidak menjadi sebab untuk kita bermusuh. Kan itu tidak menjadi sebab untuk kita mengkafirkan orang yang berbeza pendapat dengan kita selagi perbezaan pendapat itu dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Jadi itu antara faedah insya-Allah kalau kita belajar dengan cara yang betul. Tapi bagi orang yang dia belajar, dia lompat, kan, dia ambil sikit-sikit, dia tak menguasai ilmu itu dan adab yang terlibat, dia mudah untuk mengeluarkan saudaranya daripada agama. Kan, dia mudah untuk menyingkirkan kalau jumpa masa muka dan sebagainya. Saya ada pengalaman tuan-tuan. Bila kita jumpa, ni sama-sama ustaz, bila kita nampak dia, kita pun nak duduk satu meja dengan dia, dia lari. Yang tu yang kita terkejut. Kan, kita biasa di mahkamah tak ada lari macam tu. Jumpa lawyer yang lawan dengan kita, walaupun dalam mahkamah tu merah muka-muka, duk berlawan hujah, tapi bila kita rehat, kita minum, kita boleh bergelak ketawa, kita boleh menjalani kehidupan tu seperti biasa. Jadi kita nak tahu perkara-perkara macam ni, tak jadi masalah. Kita berhujah tak jadi masalah, kan? Jadi pertembungan ini dia berlaku antara ulama salaf. Dalam perenggan ni dia sebut ulama salaf tu siapa dia? Kan, iaitu yang hidup 3 abad yang pertama, kan, 3 kurun yang pertama selepas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ulama khalaf. Siapa dia ulama khalaf? Iaitu ulama yang hidup selepas 3 kurun, selepas 300 tahun kelahiran Nabi kita. Dan dia kata juga pertembungan ini berlaku antara aliran dengan aliran. Kan, antara aliran dengan aliran. Tadi dia cerita antara kumpulan dalam bentuk dia wujud, dia berada pada kurun yang keberapa. Tapi pada masa yang sama, perenggan ini dia bagi tahu kepada kita pertembungan ini berlaku dengan sebab aliran, manhaj yang dipegang. Kan, ada aliran salafi dan ada aliran sufi. Jadi kalau kita lihat di negara kita hari ini, itulah yang berlaku. Kan, itulah yang berlaku dan ini antara perkara yang patut kita pelajari. Baik. Perenggan yang kedua disebut mempunyai sumber rujukan yang berlainan menjadi antara punca perselisihan itu berlaku. Kan? A dirujuk kat mana? B dirujuk dekat mana? Kan? Kalau kita tengok, kalau contohnya aliran salafi, kan, siapa ulama-ulama yang dia suka rujuk? Ataupun kalau dia background pengajian dia di mana? Dia belajar di Jordan ke, dia belajar di Saudi ke, ulama mana yang dia suka rujuk? Kan, kalau siapa yang belajar di Mesir, yang belajar di Maghribi, dengan siapa dia rujuk? Jadi rujukan itu menyebabkan perbezaan. Sebab rujukan itu berbeza. Kan, mereka juga mempunyai ketetapan yang berbeza dalam memahami nas syarak, iaitu ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, selain daripada rujukan yang berbeza, dia rujuk kepada di mana, kan, kepada siapa, pada masa yang sama cara nak faham itu berbeza, yang dipanggil sebagai al-ikhtilaf fi fahmin nas, perbezaan di dalam memahami nas. Bila beza cara memahami nas menyebabkan hukum berbeza, kan, kesimpulan tu berbeza. Itu antara sebab dia. Jadi nas yang dimaksudkan itu adalah ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab kita ni dia tak sebut nas tu mimpi, tak ada. Dia tak sebut ilham, tak ada. Mimpi, ilham, jumpa Nabi, tak ada. Kalau tuan-tuan belajar di universiti, di pusat pengajian tinggi, tak ada nas syarak ni ialah ilham, tak ada, mimpi tak ada. Jadi dia sebut nas syarak iaitu ayat Quran dan hadis Nabi. Ada antara mereka yang berpegang pada pemahaman zahir nas. Bila timbul satu-satu nas, sebahagian di kalangan para ulama dia tengok dia mengutamakan memahami zahir nas tu sendiri. Kalau nas guna perkataan tu, perkataan itulah yang dia guna. Manakala ada pula yang lebih cenderung kepada mentakwilkan nas itu, kan, dia mentakwilkan macam yang kita selalu sebutlah yad, tangan,
dia tukar kan, walaupun yad tu bahasa Arab, bahasa Melayunya adalah tangan, kita terjemah direct secara literal dalam bahasa Melayu, yad itu adalah tangan, tapi bila dia takwil, dia memberi makna sebagai kuasa, sebagai contoh kan. Maka sama ada mentakwilkan sebahagian ataupun keseluruhan nas, itu pun satu hal juga. Adakah dia takwil sebahagian sahaja ataupun keseluruhan nas tersebut? Ini antara punca berlakunya perbezaan kan. Jadi bila berbeza, maka kalau orang tu dia suka bermusuh, dia akan bergaduh. Tapi kalau orang tu dia firm dengan pendapat yang dia pegang, dengan kefahaman yang dia pegang, tapi dia lunak dari segi adab, itu tak jadi masalah. Kita bertegas dengan hujah kita, tapi kita tetap bersahabat dan kita tetap bersaudara. Baik, maka dalam perenggan yang ketiga ini disebut usul yang menjadi topik perbincangan di sini adalah usul yang ke-10, usul yang ke-13, yang ke-14 dan 15. Baik, saya nak tunjuk sedikit kepada tuan-tuan sekalian apa dia usul yang ada di dalam usul al-20 Imam Hasan al-Banna. Kalau tuan-tuan tengok contohnya, usul yang ke-10 itu, usul ke-10 kalau kita terjemah ke dalam bahasa Melayu, kita boleh kata asas yang ke-10 kan. Usul itu bahasa Arab kan, usul itu bahasa Arab. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, kita boleh kata asas yang ke-10 yang disusun oleh Hasan al-Banna. Dia kata pada usul yang ke-10, dia kata mengenal Allah, mentauhidkannya dan membersihkannya dari sesuatu yang menyengutukan Allah adalah akidah yang paling tinggi dalam Islam. Itu usul yang ke-10 kan. Ayat Quran dan hadis yang menyentuh sifat-sifat Allah hendaklah kita terima tanpa melakukan tafsiran dan takwilan. Hasan al-Banna kata ni, yang disusun ni, dia kata pasal Allah ni, dia kata kan, bila Quran cerita pasal sifat Allah, hadis Nabi cerita pasal sifat Allah, dia kata kita kena terima tanpa kita tafsir benda tu, tanpa kita takwil nas tersebut. Ini approach yang disebut oleh Hasan al-Banna kan. Ada orang dia sokong Hasan al-Banna, tapi yang bab ni dia tak setuju. Itu pun satu masalah, sebab bertentangan dengan apa yang dia pegang selama ni. Jadi kalau nak ikut Hasan al-Banna, Hasan al-Banna kata jangan takwil kan, jangan tafsir. Maka Hasan al-Banna kata apa dalam usul yang ke-10? Dia kata kita jauhi perselisihan ulama dalam masalah ini. Kita kena mengelak perselisihan pendapat ulama dalam masalah ini. Dan dia kata kita berpada dengan apa yang telah dipadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi apa yang ada dalam Quran berpada dengan yang tu. Apa yang ada dalam hadis kita berpada dengan yang tu. Kita tidak perlu bertakalluf. Kita tak perlu memberat-beratkan diri kita dengan benda yang tak perlu. Tak payah nak fikir dalam-dalam kan, nak hujah panjang lebar, teruk-teruk sampai membebankan diri kita, sampai di luar kemampuan ilmu kita. Tak payah, dia kata. Berpadalah dengan apa yang Quran bagi tahu. Berpadalah dengan apa yang hadis bagi tahu. Maka Hasan al-Banna dia bawa dalam Al-Quranul Karim firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman dengannya, yakni dengan ayat-ayat mutasyabihat kan, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Itu contoh kan, itu contoh. Saya ulas sikit, benda ni tak ada dalam teks kita. Apa dia yang kata usul 20 tu? Pada yang ke-10 tu, usul yang ke-10 tu, apa yang dimaksudkan sebagai fokus yang dibuat oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam teks pengajian kita pada malam ni. Baik, balik kepada teks kita ni, dia kata perbincangan utama adalah berkisar pada usul yang ke-10 yang saya cerita tadilah. Dia berkisar di situ kan. Jadi kalau tuan-tuan tengok masalah kita hari ni pun yang itulah. Sampai orang tuduh kita mentajsimkan, menjisimkan Allah apa semua. Ni kita dah pening dah. Kan? Sedangkan kita kata apa yang Quran kata kita terima macam tu. Tanpa kita bagi makna lain.
Kan? Quran kata macam tu. Maksud dia apa? Kita tak tahu. Wallahu alam. Jadi apa yang sesatnya? Kan? Apa yang menjisimkan Allah? Kita mengatakan Allah berjisim, tak ada. Kita tak sebut benda-benda macam tu. Itu kesimpulan yang penuduh yang buat kepada kita. Jadi itu yang kita kena faham, tuan-tuan sekalian. Baik, maka dia kata, sebab apa berkisar pada usul yang ke-10? Sebab usul yang ke-10 itulah yang membincangkan tentang ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat. Pasal tu dia berkisar pada usul yang ke-10 dalam usul 20. Maka dia kata di sini, usul itu menjadi perselisihan panjang antara aliran salafi dan aliran lain sejak zaman dahulu lagi. Memang panjang sungguh. Sampai kita dekat dis ni pun problem lah. Sebab dia panjang sungguh. Daripada dulu sampai lah masa akan datang, tak habis-habis cerita ni. Kan? Memang betul, tak habis-habis. Jadi selagi mana orang keluarkan isu ni, kita nak kena jawab, nak kena bagi penerangan, kita nak kena faham. Jadi kita nak jawab macam mana kalau kita tak faham, kan, hujung pangkal cerita, maka kita kena kuasai perdebatan atau perbincangan isu ini. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis sifat disebut di sini, dia kata adalah ayat Quran ataupun hadis yang menyebut perihal sifat Allah Ta'ala yang pada anggota zahirnya menyerupai makhluk. Nampak tak? Kat sini problem dah. Kita boleh jumpa dah masalah tu. Dia kata apa? Dia kata yang kata ayat sifat ni apa dia? Hadis sifat ni apa dia? Iaitu ayat Quran ataupun hadis yang cerita pasal sifat Allah. Bila dia cerita pasal sifat Allah yang macam mana? Yang mana benda zahir tu dia menyerupai makhluk. Kita tengok pada zahir tu dia menyerupai makhluk. Tak serupa, tapi pada zahirnya. Faham kan? Pada zahirnya dia menyerupai makhluk. Contohnya, perkataan al-wajh. Bahasa Melayu kita wajah. Wajah ni muka. Jadi bila kita kata wajhullah, wajah Allah, pada zahirnya nampak macam sama dengan makhluk sebab wajah, muka. Tapi kita tak kata muka Allah tu sama macam muka kita. Habis tu macam mana? Tak tahu. Mana aku tahu? Kan? Yang tu yang kita nak kena bagi tahu kepada orang ramai, takkanlah sesat siapa-siapa yang terima apa yang Quran cakap. Benda yang Quran cakap itu kita terima. Maksud dia apa kami tak tahu. Nak hurai lebih lanjut kami tak tahu. Sebab ilmu kami yang sampai dekat kami setakat tu je. Jadi takkan sesat. Yang sesat ni kalau kita tak terima benda yang Quran cakap, yang tu yang sesat. Kita tak terima benda yang hadis cakap, itu yang sesat. Ataupun kita memandai-mandai ubah, itu yang sesat. Orang yang tidak memandai-mandai, yang tidak tokok tambah, takkan sesat pula. Kan? Kita terima seadanya. Jadi perkataan apa dia? Al-wajh, wajah, kan, muka Allah. Muka macam mana kita tak tahu. Al-yad, kan, yadullah, tangan Allah. Terjemah bahasa Melayu, tanganlah. Apa maksud tangan? Kita tak tahu. Kan, kita tak tahu. Ataupun al-yadain, kan, dua tangan. Apa maksud dua tangan? Kita pun tak tahu. Kan, bila sebut dua, tak semestinya dua bentuk kita tulis dua tu. Kan, kalau zahirnya, ialah dua itulah yang zahir. Tapi yang sebenarnya apa dia? Kita tak tahu. Kan? Oleh sebab dia sebut yadain, dua tangan, kita pun sebut yadain juga. Kan? Al-ain, mata. Kan? Al-ainaini, mana dua mata. Kan? Dua mata. Kan? Ataupun al-a'yun, mana banyak mata. Mata-mata, mana jamak, plural. Jadi kalau itu yang disebut dalam nas, yang itulah yang kita sebut. Al-qadam, kaki. Kan? Al-rijl, kaki. Kan, saq, kaki, banyak asabi', kan, al-anamil, jari, dan sebagainya, banyak, kan, lepas tu banyak. Jamb, sebelah, sebelah mana? Kalau kita belah atas ke, belah kiri ke, belah kanan ke, dan sebagainya, belah mana? Jadi itu antara terma, kan, ataupun istilah yang ada yang menyebabkan berlaku perbezaan pendapat, dan bila tak diurus dengan baik, dia jadi perbalahan. Dia jadi permusuhan sesama orang Islam. Baik, kemudian dia bagi contoh. Antara contoh lain, ayat Quran ataupun hadis berkenaan perbuatan dan gerakan yang menunjukkan ia bersifat baru dibuat. Tadi
dia zahir tu nampak macam sifat, kan, nampak macam sama dengan makhluk walaupun tak sama, nampak macam zahirnya nampak sama, kan. Kemudian yang kedua dia kata dari segi perbuatan dan juga gerakan yang menunjukkan dia tu bersifat baru dibuat. Mana kalau tengok pada zahirnya macam benda tu baru dibuat, sedangkan Allah ni mukhalafatul hawadith, kan, dia tak sama dengan benda baru, dengan makhluk dia tak sama. Contoh apa dia? Perkataan datang, kan, datangnya Allah. Macam mana Allah mai pula Allah datang? Sedangkan datang tu manusia, makhluk. Dia bersifat baru, kan. Sebelum datang, dia tak datang sini, tiba-tiba dia datang. Itu benda baru, kan. Jadi itu contoh, kan. Ataupun turun, kan, ataupun berjalan, ataupun berlari, kan, ataupun bersemayam. Ini semua gerakan ataupun perbuatan. Baik. Saya bagi satu contoh dekat tuan-tuan. Contoh ni tak disebut dalam ni, dia sebut kemudian, tapi saya awalkan contoh ni supaya tuan-tuan tengok contoh-contoh yang berkaitan dengan perbuatan Allah, kan. Contohnya hadis Abu Hurairah, kan. Hadis Abu Hurairah, hadis ni hadis muttafaqun alaih, kan, hadis muttafaqun alaih. Berkenaan dengan Allah ni dia berjalan, kan. Allah berjalan cepat. Itu yang menjadi contoh perbuatan Allah. Kita kata tak sama, walaupun dia sebut berjalan, tapi kita tak kata berjalan macam kita, sebab hadis sebut berjalan, dan hadis ni hadis muttafaqun alaih. Kerana hadis muttafaqun alaih, kita tahulah hadis yang paling tinggi, authenticity dia, kesahihan dia paling tinggi. Jadi ini antara benda yang menyebabkan kita tak boleh tolak. Jadi bila Nabi sebut macam tu dan dia sahih, maka kita terima. Maksud dia macam mana kita tak tahu. Contoh hadis ni ialah hadis Abu Hurairah. Dalam hadis ni dia sebut an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Hadis ni hadis Abu Hurairah. Dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, kan. Hadis ni kita kata hadis qudsi, kan, sebab Allah berfirman. Maka Allah Taala kata apa? Allah Taala kata, aku bersama sangkaan hamba-Ku kepada aku. Allah kata aku bersama sangkaan hamba-Ku kepada aku. Aku bersamanya ketika dia mengingati aku. Allah Ta'ala kata dia bersama dengan kita. Bersama macam mana? Tak tahulah bersama, kan. Bersama macam mana? Nabi kata bersama. Dalam hadis kursi ni. Kemudian jikalau dia mengingati aku, wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dia kata kalau wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an. Lepas tu wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Nabi kata dalam hadis kursi ni, Allah Ta'ala berfirman, dia kata aku ni bersama dengan sangkaan hamba-Ku kepada aku, kan. Ketika mana jikalau dia ingat kepada aku ketika bersendirian, aku ingat dia dalam diriku. Allah Ta'ala kata macam dalam hadis kursi, kan. Jikalau dia ingat aku dalam kumpulan, kan, dalam kumpulan, aku akan ingat dia dalam kumpulan yang lebih baik daripada itu. Apa maksud kumpulan lebih baik? Maka ulama kata dalam syarah, dia kata malaikat lah, malaikat. Katalah kita, tuan-tuan sekalian, orang sebut nama kita, syok dah, kan. Katalah malam ni Mufti Penang datang, Datuk Wan Salim datang, dia sebut nama kita, syok tak? Saya tak tahulah tuan-tuan, kalau saya syok kan. Duk apa ni Datuk Wan Salim kata, oh Ustaz Jalani contohnya, saya seronok kan. Tu baru mufti.
Kalau TYT lagi syok. Tuan yang utama kita, gubernur kita sebut nama kita dalam dis. Woi, syok. Kalau Agung datang lagi syok. Kan Agung sebut dalam kumpulan kita ni. Kalau Agung sebut nama kita dalam TV lagu mana? Lagi ya. Kan hak mana boleh frame-frame. Kan hak mana boleh frame buh kat dinding, kita buh kat dinding. Kan? Itu crowd dia. Crowd, kumpulan dia. Tapi hadis dia kata Allah Ta'ala sebut crowd dia lebih baik daripada crowd kita. Maka ulama kata crowd itu maksud dia malaikat. Maka malaikat sudah tentu lebih baik. Kumpulan malaikat itu lebih baik daripada hak kita duk ingat Allah Ta'ala. Kita ingat Allah Ta'ala kat mana tuan-tuan? Di rumah kita. Kita ingat Allah Ta'ala kat mana? Di sekolah, di universiti, di pejabat. Jadi tempat yang kita ingat Allah Ta'ala tu nak banding dengan di mana Allah Ta'ala ingat kita tu lebih baik hak kumpulan yang Allah Ta'ala ingat, iaitu malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Jikalau dia mendekati aku shibr, kan, sejengkal, sejengkal, aku mendekatinya zira'an, kan, sehasta. Tahu kan sehasta kan? Sejengkal dengan sehasta. Kita mendekati Allah sejengkal, Allah mendekati kita sehasta. Lepas tu tuan-tuan nak kata maksud dia apa? Takkan tuan-tuan nak kata maksud lain apa tu? Tak, kita kata bila Allah Ta'ala kata gitu-gitulah. Kan? Tapi para ulama syarah lah maksud dia Allah Ta'ala bila dia buat kepada kita tu, dia balas kepada kita, dia balas dengan balasan yang lebih baik. Kan? Allah Ta'ala bila dia bagi pahala, rewards, ganjaran kepada kita, setiap benda yang Allah Ta'ala balas kepada kita, balasan tu tak padan dengan benda baik yang kita buat. Jauh berkali-kali ganda berbanding dengan apa yang kita buat. Sebab tu kalau kita bahas tentang bagaimana balasan syurga yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kan? Kita masuk syurga, ada seketikanya nas mengatakan bahawa kita masuk syurga bukan sebab amalan kita. Ada nas yang lain pula kata kita masuk syurga dengan sebab amalan kita. Mana satu? Maka para ulama dia mengharmonikan nas yang nampak bertentangan pada zahirnya. Macam mana dia harmonikan? Iaitu apa maksud kita masuk syurga bukan sebab amalan kita. Sedangkan ada nas kata masuk syurga dengan sebab amalan. Nampak bertentangan kan? Maka untuk yang pertama, kita masuk syurga bukan sebab amalan, kerana syurga tu nak banding dengan amalan kita tak padan. Tak padan. Kita semayang, kita puasa, kita sedekah. Tiba-tiba nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu jauh, kan, lebih baik berbanding dengan amalan yang kita buat kepada Allah. Jadi itu maksud kita masuk syurga. Syurga tu diberikan kepada kita bukan kerana amalan kita. Lepas tu nas yang lain kata kerana amalan. Jawapan dia kerana orang yang buat baik sahaja masuk syurga. Siapa yang buat jahat, dia tidak taubat, Allah Ta'ala tak ampun dosa dia banyak, kan, dosa dia lebih berat daripada pahala dia masuk neraka. Na'udzubillah. Maka sebab itu, nas yang kedua kata, masuk syurga kerana amalan. Nampak tak? Itu cara ulama mengharmonikan apabila nampak macam ada konflik, nampak macam ada bertentangan. Sebab nas tidak mungkin berlaku pertentangan. Kerana itu ada usaha untuk mengharmonikan nas. Baik. Balik kepada hadis ni, hadis kursi tadi, dia kata apa dia disebut, aku jikalau dia mendekati aku sehasta, aku mendekati hamba-Ku satu depa, kan, satu depa. Kalau hamba-Ku mendekati aku sehasta, aku mendekatinya satu depa. Jikalau dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan biasa, jalan slow-slow, jalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Tuan-tuan nak faham macam mana? Tuan-tuan nak faham macam mana? Jadi sebab tu para ulama kata, kalau datang satu nas yang menceritakan perlakuan Allah, kan, apa yang Allah Ta'ala buat, maka kita terima berpada dengan yang tu.
kecuali ada nas lain yang memberi makna kepada perkataan-perkataan tersebut. Jadi itu contoh yang bagaimana para ulama dia menerima satu-satu nas yang berkaitan dengan kejadian-kejadian tertentu yang ada kaitan dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala datang, Allah Taala berjalan, apa semua tu, maka kita kena bagi maksud dengan maksud yang tepat. Kita tak boleh memandai-mandai, memberi maksud ikut kefahaman kita. Jadi sebab tu hadis yang macam ni tuan-tuan, hadis yang kita bagi contoh ni, dia kata bahawa Allah Ta'ala ni dia ada sifat-sifat yang tertentu. Daripada hadis yang macam ni lah ulama dia buat beberapa kesimpulan. Jadi kita tak boleh memandai-mandai bagi makna. Kita nak faham hadis tu, tengok ulama syarah macam mana hadis tu. Contohnya dia kata sifat ma'iyatullah, kan, kebersamaan Allah dengan hamba. Itu antara kesimpulan ataupun pelajaran yang kita boleh ambil daripada hadis-hadis yang macam ni, kan. Bagaimana Allah bersama hamba dia. Dan bila Allah Ta'ala bersama dengan kita, dia akan bagi ganjaran kepada kita jauh lebih baik daripada ibadat ataupun ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian bagaimana nas-nas yang melibatkan apa yang dipanggil sebagai perbuatan Allah ataupun yang dipanggil sebagai af'al, kan, ataupun gerakan, yang mana kalau kita sebagai manusia ni kita faham dia adalah satu benda baru, kan, sifat-sifat makhluk, maka dia ada cara dia untuk memahami atau memberi maksud ataupun makna kepada nas seperti itu. Kemudian perenggan seterusnya dia sebut di sini, begitu juga dengan nas-nas yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bertempat. Ini pun satu masalah, kan. Ada orang kata Allah mawjud, apa ni, bila makan. Allah dia wujud tanpa tempat. Jadi menyebabkan berlaku perbezaan pendapat. Apa maksud dia? Jadi dalam kitab kita ni, dalam teks pengajian kita ni, dia kata ada nas yang menunjukkan Allah Ta'ala bertempat. Jadi kita nak faham macam mana tempat tu. Sedangkan Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Kan Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Maka dia kata contoh, Allah Ta'ala berada di atas. Jadi manusia pun ada berada di atas. Kita atas loteng, atas menara, kan, atas titi. Jadi atas yang macam mana? Jadi ada nas yang menunjukkan Allah Ta'ala ada di atas. Adakah kita nak faham atas Allah dengan atasnya makhluk ni sama? Tak sama, kan. Lalu lagi di tempat tinggi, kita pun ada tempat tinggi. Allah Ta'ala pun tempat tinggi. Adakah sama? Tak sama. Walaupun perkataan tu nampak sama pada zahir. Ataupun berada di langit, kan, berada di langit. Kita nampak apa dekat langit? Bintang. Kita nampak apa di langit? Galaksi sebagai contoh, kan. Ada cahaya di langit. Adakah bila kita kata Allah di langit sama sebagaimana bintang yang ada di langit? Tidak, kita tak kata sama. Walaupun perkataan tu sama, tapi dia tidak sama, kan. Jadi ada juga nas yang menunjukkan sifat Allah. Ada juga nas yang menunjukkan sikap Allah. Sikap Allah yang macam mana kalau kita tengok? Contoh disebut di sini. Baik, dia kata ada juga nas yang menunjukkan sikap Allah Ta'ala. Lagi dah. Contohnya apa dia? Sikap Allah Ta'ala terhadap hamba dia. Contohnya dia disebut dalam kitab kita ni belas kasihan. Allah Ta'ala belas kasihan kepada kita, kepada makhluk dia, kepada hamba dia. Adakah sama Allah Ta'ala belas kasihan kepada dua ayah kita, dua ibu dan ayah kita,
dengan cara kita belas kasihan kepada ibu bapa kita tak sama, walaupun perkataan tu sama. Ataupun dendam, ataupun sayang Allah kepada hamba dia, ataupun benci, ataupun redha Allah, ataupun murka atau marah Allah, ataupun Allah Ta'ala gelak, ketawa, takjub dan gembira. Jadi ini antara istilah-istilah yang ada dalam nas. Jadi kita nak faham macam mana, dan kita tak mau benda-benda macam ni menyebabkan perbalahan di antara kita, sesama kita. Baik, maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan teks kita ni disebut dalam isu ini penulis, maksud penulis Dr. Yusuf Al-Qaradawi lah, penulis memilih manhaj pertengahan, kaedah pertengahan. Jadi sebagaimana yang saya sebut di awal kuliah kita dulu, masa awal-awal dulu saya sebut bahawa bila kita belajar cara ataupun cadangan daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tidak bermakna kita setuju 100%. Kan? Kita tak pernah kita setuju dengan guru kita 100%. Sesiapa yang bersetuju dengan guru dia 100%, kemungkinan dia sudah jadi taksub kepada guru dia. Kan? Kita ada sahaja benda yang kita setuju, ada benda yang kita tak setuju. Malah Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini pun ramai orang tak setuju dengan dia. Kan? Ramai orang kritik dia. Maka kita nak belajar. Kita nak belajar dan kita buat pertimbangan sendiri, kesesuaian untuk kita terima benda-benda macam ni. Tapi sebagaimana yang saya sebut tadi, antaranya ialah dia mencadangkan bagaimana cara untuk mendamaikan, mengharmonikan. Maka dia memilih manhaj ataupun kaedah pertengahan. Dia cuba duduk di tengah-tengah. Tapi biasalah tuan-tuan, kadang-kadang bila kita duduk kat tengah-tengah ni, orang bergaduh. Kan? Tak pasal-pasal kita kena juga. Tak pasal-pasal kita kena. Padahal kita nak damaikan. Kita duk tahan belah sini, tiba-tiba belah sini tumbuk kita pula. Dia nak tumbuk kawan tu, kita yang kena. Tu biasalah. Kan? Sebab tu bila kita duk main dengan zaman sekarang, media sosial ni tuan-tuan, kena balun, tu Syekh kita tanya. Kan? Tak ada tindak balas kan? Adalah juga sikit-sikit kan. Ada juga. Kita nak damaikan, kita nak cerita benda betul macam mana. Jangan duk tunjuk benda yang salah. Kan? Jangan bergaduh benda yang tak patut. Tak pasal-pasal kita kena. Kan? Jadi itulah benda yang berlaku. Jadi referee ni tuan-tuan tengoklah dalam YouTube banyak. Kan? Hak wrestlingnya, hak boxing, kan, tomoy, semua tu semua benda yang kita tengok, benda yang patutnya kita ni dihormati ataupun kita ni diakui peranan kita, tapi ada orang dia salah sangka. Kan, dia anggap dengan suuzon, dia nampak kita dengan buruk sangka, itu benda biasa. Baik, jadi penulis memilih manhaj pertengahan, dan dia kata di sini, namun sahabat-sahabat kita yang berfikiran salafi tidak menggemari manhaj pertengahan ini. Mana dia kata ada di kalangan sahabat kita yang berfikiran salafi, yang berpegang aliran salafi, dia tak suka manhaj pertengahan. Ada, memang ada. Ini kerana mereka hanya berpegang pada satu pandangan sahaja dalam permasalahan itu. Mereka tidak bertolak ansur dengan pandangan lain. Jadi ini antara masalah-masalah yang disebut, yang dia bagi gambaran kepada kita apa yang akan kita hadapi. Kemudian dalam buku ini penulis banyak menukilkan pandangan-pandangan ulama untuk tatapan para pengkaji dan pembaca budiman. Ini sesuai untuk pembaca yang ingin mengetahui hakikat sebenar isu ini. Mereka yang tidak taksub kepada pandangan lama dan tidak pula terlalu terikut-ikut dengan pandangan baru. Tuan-tuan tengoklah istilah yang dia guna tu. Jangan taksub. Jangan terlalu terikut-ikut. Itu perkataan-perkataan yang bagi gambaran supaya kita jangan melampau dalam pendirian yang kita ambil. Kan, kita sokong siapa pun tak apa, silakan. Kan, ada orang dia suka Albani, kan, ada orang dia suka Ibn Taymiyah, ada orang suka Muhammad bin Abdul Wahab. Kan, saya dalam media sosial tu ada orang tuduh saya pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Saya pun kata saya kuliah saya tak pernah saya guna kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Tak pernah saya guna. Dan seingat saya pun, bila saya nakalkan, saya bawa pendapat-pendapat ulama, seingat saya lah, saya tak pernah sebut nama Muhammad bin Abdul Wahab. Tak pernah. Tapi nak bagi tahu, setiap orang dia ada kecenderungan masing-masing. Kan, ada orang dia suka Syekh Muqbil. Kan, ada orang dia suka Madakhali.
Tu pun sama-sama, ni pun bergaduh juga. Ni geng Muqbil. Ni geng Albani. Sudah kan. Sama dengan aliran Sufi, dia ada geng dia juga. Kan. Dia ada geng Ali Jumaah. Kan, dia ada macam-macam pula geng dia. Di Mesir tu dia bukan ada satu kumpulan saja, dia ada banyak juga. Tu pun ada pertembungan sesama mereka. Jadi sebab tu kita ni tuan-tuan, kita kena terima hakikat manusia ni berbeza. Manusia ni berbeza. Berbeza aliran satu hal, berbeza mazhab satu hal. Tapi dalam mazhab yang sama pun berbeza. Dalam aliran yang sama pun berbeza. Kumpulan manusia ni bila dia besar, dia semakin besar, dia semakin membuka ruang untuk berlaku perbezaan. Kalau kita 2-3 orang mungkin susah sikit nak berbeza. Tu pun berbeza juga. Kita dengan isteri kita berbeza tak? Kat sini semua sama dengan isteri. Tak pernah berbeza. Kan? Kami sama je Ustaz, tak pernah berbeza. Baju pun sama color. Kan? Saya dengan isteri selalu melawak. Macam mana sama baju hari ni kan? Selalu melawak. Kan, isteri saya duk usik saya kata kita fikrah yang sama. Kan? Kita fikrah yang sama. Kita dengan isteri pun kita berbeza pendapat. Cuba tuan-tuan bayang. Kan? Tu hak kahwin tu. Hak kahwin pun berbeza pendapat. Ni hak tak kahwin ni lagilah berbeza pendapat. Kan, dia grup dia guru dia, tok guru dia, syekh dia. Kita ada syekh kita, guru kita, maka sudah tentu berlaku perbezaan pendapat. Maka dia kata penulis banyak membawa pandangan-pandangan ulama. Dia sebut pendapat ulama. Jadi kita tak ada lah main sebut qila, dikatakan, tak. Sebut nama ulama, siapa dia. Kita jangan berlindung di sebalik istilah ulama-ulama arifin. Kan? Berlindung di sebalik nama-nama kasyaf. Siapa dia kasyaf tak tahu. Tak sebut. Dia main sebut secara umum. Tak boleh. Kan? Kita akan sebut secara detail. Itu lebih ilmiah. Itu lebih tepat. Dia akan sebut pandangan ulama untuk tatapan para pengkaji dan para pembaca, dan dia kata ini sesuai lah untuk siapa yang nak tahu benda sebenar. Kemudian dia sebut penulis mengkaji pandangan Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah dalam isu ni. Maka dia bawa pendapat Ibn Taymiyah. Ada orang dia allergic dengan Ibn Taymiyah. Kan? Dia allergic. Saya tuan-tuan duduk dalam jawatan kuasa penasihat syariah, keuangan Islam kan. Dalam Islamic banking, Islamic finance ni tuan-tuan boleh tengok banyak fatwa Ibn Taymiyah. Tuh. Padahal jawatan kuasa ni tuan-tuan, nak jadi jawatan kuasa kena kelulusan Bank Negara Malaysia. Kena ada dia screen nama kita. Layak ke tak layak nak jadi syariah advisor? Penasihat pakar dalam bidang Islamic banking dan syariah, untuk jadi menasihat hukum hakam berkenaan dengan Islamic banking, Islamic finance kan, takaful apa semua ni. Cuba tuan-tuan bayang. Macam mana golongan yang orang kata orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi boleh terima kan fatwa-fatwa Ibn Taymiyah, dan banyak fatwa-fatwa dia lebih praktikal. Lebih praktikal untuk keuangan Islam, perbankan Islam, takaful dan sebagainya. Maka disebut dalam perenggan ni, dia kata kepakaran beliau, yakni kepakaran Ibn Taymiyah dalam banyak bidang ilmu Islam mendapat pelbagai pengiktirafan. Walaupun ada orang tak suka dia, tapi fatwa dia ramai orang pakai. Termasuk dalam muamalat kan. Ramai juga ulama yang mengambil dan mempelajari ilmu-ilmu itu daripada Ibn Taymiyah kan. Tetapi pandangan beliau dalam isu ini begitu keras. Walaupun beliau seorang alim, tapi beliau juga manusia biasa, tidak lari daripada melakukan kesilapan. Itu benda biasa kan. Ada orang pendapat dia keras kan. Kita rasa ini tak boleh ni, kita nak terima. Itu benda biasa. Macam yang kita sebut awal-awal dahulu, kita tidak akan terima satu orang rujukan kita 100%. Biasanya mesti ada yang kita tak setuju dengan dia. Itu benda biasa kan. Kemudian dia kata penulis tertarik dengan pandangan Imam Hassan Al-Banna dalam isu ini. Maka dia banyak rujuk, Dr. Yusuf Al-Qaradawi banyak rujuk kepada pandangan Hassan Al-Banna dalam isu ini. Perbezaan pandangan ulama salaf dan khalaf tidak sejauh seperti yang digambarkan oleh kebanyakan pengkaji. Jadi dia kata sebenarnya tak jauh sangat pun antara salaf dengan khalaf ni. Cuma tokok tambah tu yang banyak. Kan exaggeration tu. Dia duk exaggerate, duk tokok tambah, itu yang jadi masalah. Maka apabila kita perhatikan pandangan setiap kelompok dengan adil,
kita pasti dapati perkara yang mereka sepakati lebih banyak daripada perkara yang diperselisihkan. Jadi dia kata, walaupun berlaku perbezaan pendapat ni, dia kata, tapi kalau kita perhati, hak mereka sepakat tu, hak sama tu lebih banyak. Kita kata banyak ni, berbeza pendapat. Ya, banyak. Tapi bila kita tengok yang sama, lagi banyak. Jadi kita ni kadang-kadang, kita lebih duk tengok yang berbeza tu menyebabkan kita bergaduh. Kita tak tengok yang banyaknya persamaan antara golongan ini. Jadi ini yang disebut dalam pendahuluan ini. Kemudian usul yang ke-13 pula membincangkan pasal wali-wali Allah dan karamah mereka. Yang ni pun seronok juga ni. Bila masuk bab ni, pasal wali Allah. Ramai yang tersalah dan tersilap dalam mengambil pendirian terhadap isu ini. Hakikat sebenar permasalahan ini menjadi kabur kerana pandangan yang terlampau keras dan terlampau lembut. Jadi macam mana kita nak balance antara yang keras dan yang lembut. Jadi kita akan sambung dalam kuliah kita akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.